Projek pembinaan kereta kabel tapah ringlet mampu memberi impak besar kepada pembangunan di daerah Batang Padang. Perinciannya kita bersama Muhammad Nausrika Muhammad Nusyarah. Silakan. Terima kasih. Projek pembinaan kereta kabel tapah ringlet Cameron Highlands menjadi projek perdana dalam draft rancangan tempatan daerah Batang Padang 2035 pergantian. Yang di-Pertua Majlis Daerah Tapah Muhammad Sahlan Husnin berkata, kerancakan sektor pelancongan di tanah tinggi itu mampu memberi impak besar kepada pembangunan di daerah Batang Padang. Bagaimanapun, projek itu masih di peringkat perancangan dalam draft rancangan tempatan tersebut. Mana kita tengok isu perancangan situ mungkin boleh dapat menimpak yang besar pada Tuapan dan Keperak lah. Sebab sekarang kita tengok di Cameron, dia punya lempahan pelancong ke atas tu selalu jam, dan mungkin dari salah satu kaedah kita boleh menjabatkan ketika bekal. Itu satu cadangan lah. Tengok revival tidak, kita akan bacakan draft inilah pandangan pada orang awam dengan cara-cara kita ini. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan daerah Batang Padang 2035 pergantian di Dewan Merdeka Tapah. Menurut beliau, draft rancangan tempatan ini berteraskan 3 sektor utama iaitu pelancongan, pendidikan dan industri berasaskan sumber. Proses publicity dan penyertaan awam diadakan sehingga 26 November depan bagi memberi ruang dan peluang orang awam mengemukakan cadangan serta maklum balas untuk dipertimbangkan. Kerajaan negeri yakin sasaran RM10,000 purata pendapatan isi rumah golongan nelayan yang ditetapkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dalam rancangan Malaysia ke-12 mampu dicapai. Esko Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Negeri Razman Zakaria berkata, pelbagai inisiatif telah dirancang termasuk mempromosikan ternakan siput sudu. Jelasnya, ternakan siput sudu mempunyai potensi besar untuk dibangunkan susulan permintaan tinggi dalam pasaran. Kita yakin pendapatan nelayan boleh mencapai sehingga RM10,000 sebulan sekiranya apa yang dirancang itu diikuti dan diuruskan dengan baik. Selain daripada kita bergantung kepada sumber yang asal, ni penambahan kepada pendapatan hasil marine di negeri Perak lah. Dan kerang dan ketam dan juga siput sudu sebagai satu produk baru. Setakat ini terdapat 2 kawasan di negeri ini yang mengusahakan ternakan tersebut, iaitu di Kampung Baru Lumut serta Sungai Tinggi di daerah Larut Matang dan Selama. Beliau berkata demikian selepas sesi libat urus dan penyampaian sumbangan kotak makanan Mafi Prihatin kepada Persatuan Nelayan kawasan Manjung Selatan di Kampung Baru Lumut. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Hakikat itu perlu diterima semua pihak kerana setiap kejayaan tidak akan datang bergolek dengan sendiri. Itu yang dilakukan oleh tenaga pengajar di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Lenggong Perak yang melatih golongan orang kurang upaya OKU menghasilkan kraftangan batik. Ikuti laporan disediakan wartawan Fahmi Muhammad Nur. Meskipun diri serba kekurangan, namun itu bukan penghalang bagi insan istimewa di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Lenggong menghasilkan produk berasaskan batik. Penyelia PPDK Lenggong, Asmaiyah Sihabuddin berkata, kebanyakan OKU yang dilatih membabitkan OKU sindrom Down, cacat pendengaran dan pertuturan. Jelasnya golongan tersebut perlu diberi galakan dan didikan secara berterusan di samping sokongan ibu bapa serta masyarakat. Anak-anak istimewa ni sebenarnya kalau kita tak didik mereka, memang dia orang tak akan boleh buat. Kita fikir dia orang tak boleh buat, memang dia orang tak akan boleh buat. Tapi kalau kita beranikan diri, didik mereka, macam bagi dia orang berinteraksi seperti anak-anak yang biasa, insya-Allah dia orang akan tonjolkan apa yang kelebihan yang dia orang ada. Walaupun benda tu agak makan masa bagi kita untuk mendidik, tapi insya-Allah dia orang memang boleh buatlah. Tambahnya, PPDK tersebut aktif menghasilkan produk kraftangan berasaskan batik seperti baju, tudung dan pelitup muka yang turut dijual secara dalam talian. Dalam pada itu, PPDK Lenggong dengan kerjasama Kraftangan Malaysia baru-baru ini menjadi komuniti pertama di negara memperkenal teknik lakaran batik menggunakan tanah liat. Alhamdulillah, dalam masa 2 hari dia dah boleh
belajar buat sendiri. Cuma dari segi bancuhan, dari segi warna, dari segi susunan corak, kita lah kena buat. Sebab mereka tak berapa mahir untuk fikir macam mana corak tu letak kan. Kita akan letakkan corak, kita akan cerita, okey macam ni corak tu nak, okey dia akan buat sendiri. Penggunaan tanah liat dari Sayong Kuala Kangsar itu dilihat dapat menjamin keselamatan berbanding kaedah biasa menggunakan lilin yang panas. Motif batik yang siap ditekap akan dijemur sehingga tanah liat menjadi kering sebelum dicelup ke dalam pewarna bagi tempoh 2 jam. Yang buat tanah liat tu, best tak? Best. Apa best? Saja main sana-sana. Masa dulu mula belajar susah tak? Senang. Macamnya seronok lah datang sini. Ada susah tak rasa-rasa dapat senang mula nak belajar? Dulu susah lah. Sekarang dah senang lah. Takut jugalah. Sebab apa? Tak erti kan. Sekarang? Pandai dah. Potensi yang dimiliki oleh golongan OKU seharusnya digilap dan kerjasama pelbagai pihak amat penting bagi memastikan usaha mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat dapat diteruskan. Pastinya bukan mudah untuk melatih anak-anak istimewa ini, tetapi hasil yang anda dapat lihat adalah cukup membanggakan. Yang paling penting sekali sokongan daripada ibu bapa bagi memastikan bakat mereka ini tidak sia-sia. Laporan Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM. Sekian paparan berita dari Perak. Terus patuh kepada SOP yang ditetapkan. Bersama-sama kita putuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Untuk berita selanjutnya, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Nasrik.